Membawa kita ke 9.30 pagi, saya telah mendapatkan Dr. Ismuni di talian untuk sama-sama kita memperincikan, mendengarkan perincian mengenai status terkini COVID-19 di Labuan dalam slot Roger-Roger Labuan FM. Hello, Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam, selamat pagi Randy. Ya, apa khabar Doktor ini? Sihat Doktor ya? Alhamdulillah. Okey Doktor. Doktor, 9 kes positif COVID-19 dicatat semalam. Boleh Doktor jelaskan dengan terperinci status COVID-19 di Labuan pada ketika ini? Silakan Doktor. Okey, terima kasih Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua warga Labuan yang saya hormati. Di mana hari-hari sebelum ini, pagi ini saya ingin memberikan status terkini COVID-19 di Labuan sehingga pagi ini. Saya mulakan dengan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Ketua Pengarah semalam. Semalam kita mencatatkan 9 lagi kes baru, menjadikan kes keseluruhan di Labuan ini adalah 1,864 kes. Dan perlu diingatkan bahawa pada tahun lepas 10 bulan yang pertama kita hanya mencatatkan 27 kes, namun selepas itu 4 bulan yang terakhir sehingga hari ini kita telah mencatatkan 1,832 kes secara keseluruhannya, iaitu melibatkan 109 hari yang lepas. Jadi total kes yang kita ada di Labuan sekarang ini adalah 1,864 kes secara keseluruhannya. Jadi kalau kita melihat kepada 9 kes yang berlaku sekarang ini, untuk pengetahuan semua, 2 kes adalah daripada kluster Hujung Pasir, iaitu generasi kedua dan generasi ketiga di Hujung Pasir yang masih lagi menunjukkan tanda-tanda positif. Jadi 2 kes ini telah pun disahkan, telah pun dimasukkan ke hospital 3-4 hari yang lepas dan hari ini disahkan positif COVID-19 melalui ujian PCR. Manakala 2 kes lagi adalah saringan bergejala, manakala 5 kes adalah saringan-saringan kontak rapat daripada kes-kes yang terdahulu. Dan kalau kita tengok sekarang ini, pola kes kita adalah melibatkan kes-kes sekarang ini naik di gelombang ketiga adalah disebabkan oleh combination di antara sambutan perayaan, sambutan tahun baru yang melibatkan keluarga-keluarga dan juga kemasukan-kemasukan daripada Sabah. Untuk pengetahuan semua, kemasukan-kemasukan daripada kawasan bersiko, kalau kita melihat sekarang ni, hari ini adalah hari ke-15, hari ke-16, maknanya beberapa hari ini kita akan melihat impak disebabkan oleh selalunya sekiranya mereka terjangkit di kawasan-kawasan berisiko. Selalunya hari ke-7 hingga hari ke-12 adalah hari-hari di mana manifestasi untuk mereka bergejala dan mereka disahkan berjangkit pada waktu ini. Jadi kalau kita melihat kepada pola sekarang ini adalah pola daripada impak daripada perayaan, impak daripada sambutan tahun baru dan impak daripada kemasukan-kemasukan daripada kawasan-kawasan yang berisiko. Bukan saja di Labuan tetapi sahaja di satu Malaysia. Di Labuan kita agak terkawal dengan R0 kita masih kekal sekitar 0.6, 0.7. Tetapi kalau tengok di kawasan-kawasan di Semenanjung, kebanyakan negeri-negeri telah pun mencatatkan kes yang sangat tinggi. Contohnya kalau kita tengok negeri Sarawak sendiri, negeri Pahang telah pun mendahului kita, terutama dalam kes bilangan kes secara total. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ini adalah untuk memastikan punca-punca kes ini dan kes-kes ini dapat dikawal dengan sebaik mungkin. Jadi untuk kedudukan di hospital dengan pertambahan 9 kes semalam, semalam kita telah menyembuhkan 5 lagi kes, menjadikan sembuh sepenuhnya adalah 1,769 kes dan pertambahan 9 kes menjadikan kes aktif di Hospital Labuan sekarang ni adalah 86 kes dengan 6 kes masih di ICU dan 4 kes sekarang ni memerlukan alat bantuan pernafasan. Manakala untuk kematian kita ada 9 kematian secara total. 4 kes-kes yang melibatkan ICU sekarang ni adalah semua kes-kes yang berisiko tinggi, iaitu 3 melibatkan warga emas dan 1 lagi melibatkan bayi, yang kesemuanya adalah melibatkan kumpulan-kumpulan yang berisiko yang telah pun terkena COVID. Bagi untuk
laporan kemasukan pula, semalam kita menerima 694 kemasukan daripada semua pintu masuk yang kita ada di Labuan ini, dengan kemasukan daripada bot laju dan feri mencatatkan 425 kemasukan semalam, manakala airport semalam mencatatkan 210 kemasukan. Dan seterusnya untuk program sign on and sign off semalam telah mencatatkan 59 kemasukan melalui 5 kapal yang kemasukan semalam. Manakala bagi ujian, kita telah pun mengambil lebih kurang dalam hampir 44,000 PCR sejak daripada 4 bulan yang lepas, di mana kita masih ada lebih kurang 300 sampel yang masih dianalisa di peringkat kebangsaan dan dijangkakan akan dikeluarkan dalam weekend beberapa hari ini. Ini melibatkan beberapa ujian-ujian yang kita telah jalankan. Manakala untuk rapid test, kita telah pun menjalankan lebih kurang 300 rapid test semalam, dengan alhamdulillah semalam hanya mencatatkan untuk rapid test kita ada lebih kurang 5 kes yang telah disahkan positif melalui rapid test semalam. Untuk kluster pula, kita ada 3 kluster, iaitu kluster titian. Kluster ini semalam tidak menunjukkan peningkatan kes, tetapi kita masih ada 81 kes di dalam kluster ini. Manakala kluster titian ini agak sukar untuk ditutup disebabkan oleh pergerakan yang terlampau tinggi, terutama di kawasan-kawasan yang melibatkan kampung Muslim, kampung Sebo, juga beberapa kawasan-kawasan di sekitarnya. Manakala bagi kluster hujung pasir, kita masih menjejaki generasi kedua dan generasi ketiga. Semalam pertambahan 2 kes baru menjadikan jumlah kes keseluruhan di kawasan ini adalah 74 kes. Manakala bagi rangkaian J Bandar, iaitu rangkaian bagi restoran-restoran di bandar, semalam tidak mencatatkan apa-apa kes. PKP ini membantu di dalam mengawal keseluruhan disebabkan tidak ada dine-in, menjadikan kes untuk kluster ini kekal 39 kes secara keseluruhannya. Jadi Randy, itu adalah kedudukan keseluruhan yang melibatkan kawalan COVID di Labuan sehingga pagi ini, Randy. Ya, doktor. Dan ini soalan berikutnya ini memang kena dengan saya juga, di mana kepada mereka yang telah pun membuat tempahan ataupun membuat tempahan ujian swab sebelum PKP diumumkan untuk masuk ke Sabah ataupun sebaliknya pada bulan Januari hingga Februari secara online. Adakah individu tersebut perlu datang ke Jabatan Kesihatan Negeri ataupun appointment tersebut terbatal secara automatik, doktor? Silakan, doktor. Okey, terima kasih, Randy. Saya memahami isu ini disebabkan oleh mereka telah pun menempah ujian COVID melalui online, dan disebabkan oleh PKP, syarat utama untuk merentas negeri adalah kelulusan daripada PDRM. Oleh sebab itu, selepas berbincang dengan pihak PDRM, jadi pihak kami menetapkan sesiapa yang ingin merentas negeri perlulah mendapat perlulah mendapat kelulusan daripada PDRM dahulu. Sebab sekiranya mereka pergi untuk membuat swab dan mereka telah pun membayar untuk membuat swab dan sekiranya tidak dibenarkan oleh PDRM, saya risau nanti ini akan mendatangkan isu kepada mereka, terutama mereka telah pun membayar. Walaupun bagi mereka-mereka yang telah pun menempah dan mereka untuk tujuan-tujuan lain selain daripada untuk merentas negeri, pihak kami tidak ada masalah untuk meneruskan ujian-ujian tersebut. Tertakluk kepada ujian ini bukan ujian ini, perlu diingatkan bahawa ujian ini bukan lagi syarat untuk pihak polis memberi pelepasan untuk merentas negeri, dan perlu diingatkan bahawa keputusan ataupun kelulusan untuk merentas negeri adalah di bawah pihak polis itu sendiri yang akan menentukan, tidak tertakluk kepada sama ada ujian atau tidak. Tetapi sekiranya telah pun ada ujian, maknanya pihak kami tidak ada, sekiranya telah pun ada kelulusan daripada pihak PDRM, pihak kami tidak ada masalah untuk meneruskan tempahan-tempahan tersebut. Ya, doktor. Dan sekiranya contoh saya telah menempah untuk hari ini, boleh tak kita akan reschedule semula pada masa akan datang, contoh macam pada bulan Februari contohnya, dan sekiranya reschedule untuk bulan Februari itu perlu juga mendapatkan kebenaran polis, betul, doktor?
buat masa ini agak sukar untuk kita menyatakan bahawa sekarang ini kita berada di dalam PKP selama 2 minggu. Apa yang akan berlaku selepas 2 minggu adalah di luar jangkaan kita. Sebab ini akan ditentukan oleh pihak Central Agency. Jadi sekiranya PKP diteruskan, maknanya dia masih ada requirement untuk kita mendapatkan kelulusan PDRM dahulu. Oleh sebab itu, bagi saya sendiri, sekiranya mereka ingin membuat tempahan semula, mereka boleh membuat tempahan semula di dalam online yang telah kami sediakan. Tetapi sama ada PKP itu diteruskan atau tidak, sama ada kelonggaran untuk menentas negeri atau tidak, yang itu kami tidak berani untuk menjanjikan apa-apa. Tetapi sekiranya mereka merasakan mereka perlu menempah, maknanya tempahan tersebut boleh dibuat melalui online itu sendiri. Ya, betul, doktor. Menjawab persoalan kita di sini. Saya takut ada yang nak reschedule dan sebagainya. Jadi, apa-apa pun kita kena tunggu dalam masa 2 minggu ini. Baiklah, doktor, sebagai pengakhirannya pada hari ini, nasihat sekali lagi kepada seluruh warga Labuan daripada doktor sendiri untuk sama-sama memutuskan rantaian COVID-19 dan juga nasihat daripada doktor untuk sama-sama mematuhi SOP PKP sepanjang 2 minggu ini. Silakan, doktor. Okey, terima kasih Randy. Sebelum saya mengakhiri sesi pada pagi ini, saya sekali lagi pertama ingin memaklumkan sekali lagi kepada kita di Labuan ini untuk peringatan kepada saya dan juga kepada semua bahawa zon merah kita sekarang ini adalah di dalam subzon 1 dan subzon 3, di mana untuk subzon 1 sehingga semalam 14 hari daripada 2 hari bulan ke 15 Januari, subzon 1 ada 61 kes secara keseluruhan, subzon 3 ada 40 kes, dan ini adalah dua subzon yang menunjukkan zon merah pada waktu ini. Manakala subzon 4 iaitu Batu Menikah dan sekitarnya telah pun meningkat kepada 70 kes, hanya memerlukan beberapa kes lagi untuk bertukar menjadi merah. Manakala untuk subzon 2 kita ada 13 kes secara keseluruhannya, subzon 5 kita ada 5 kes. Jadi besarlah harapan kami kalau PKP ini, kalau subzon 5 ini terutama komuniti di sini dapat meningkatkan kepatuhan mereka pada SOP dan nombor baru untuk kita isytiharkan subzon 5 ini mungkin menjadi subzon yang pertama untuk kita nyatakan sebagai subzon hijau. Jadi untuk kawasan wabak masih ada tiga lagi. Pertama adalah di kawasan sekitar restoran di bandar, J Bandar di bandar, dan juga di Titian di sekitar kawasan Muslim dan sekitarnya, dan juga UTC iaitu pasar basah UTC di bawah kluster Ujung Pasir. Kawasan-kawasan wabak terbaru, kita masih ada beberapa wabak di kawasan Bobulung, kita ada di Mahkota Impian, dan kita juga ada di Ganggarak Permai, kita ada di kawasan Batu Menikah, Bobulung, Kiam Sam, dan juga di kawasan Muslim dan kawasan Bersih. Itu adalah kawasan-kawasan yang terkini menunjukkan kes-kes bagi COVID-19. Jadi perkara kedua yang saya ingin sentuhkan kat sini, saya mendapat banyak pertanyaan dan juga penyataan daripada individu dan juga beberapa individu yang mengaitkan masih lagi mengaitkan PKP. PKP ini susulan daripada pasca pilihan raya negeri Sabah terdahulu. Jadi saya ingin memaklumkan bahawa pasca pilihan raya negeri Sabah telah pun berakhir dan tidak ada kaitan lagi. Pasca pilihan raya negeri Sabah telah pun kita rangkumkan melalui report card yang telah diumumkan oleh Yang Berhadiah Tan Sri Ketua Pengarah Kesihatan satu ketika dahulu, iaitu rasa dalam bulan lepas, di mana Labuan telah mencatatkan salah satu daripada 3 negeri terbaik di dalam kawalan COVID. Untuk pengetahuan semua warga Labuan, kita telah pun berjaya pada waktu itu untuk pasca pilihan raya negeri Sabah mengurangkan Arnot, iaitu antara yang tertinggi di Malaysia, disebabkan kita menerima terlampau tinggi kemasukan daripada kawasan bersiko, iaitu kawasan negeri Sabah pada waktu itu, di mana Arnot kita satu ketika adalah 1.8 antara yang paling tinggi di Malaysia, dan kita berjaya mengurangkan Arnot tersebut menjadi 0.5
0.5 lebih baik daripada peringkat kebangsaan. Oleh sebab itu, sekali lagi saya maklumkan bahawa pasca pilihan raya telah berakhir. Kita telah berjaya mengurangkan kes kita daripada sekitar 400 ke 600 kes dalam masa 14 hari ke sekitar 100 kes dalam masa 14 hari sekarang. Di Labuan ini sepatutnya kita telah mengurangkan kes kita sekitar 50 kes dengan beberapa kawasan sepatutnya telah pun diisytiharkan hijau dan kuning. Tetapi beberapa aktiviti telah dilakukan oleh kita yang leka pada SOP dan norma baru menyebabkan kita statik R0 kita, iaitu kadar jangkitan kita statik di sekitar 0.5 ke 0.8 dan kes kita adalah sekitar 5 ke 15 kes sehari. Ini adalah disumbangkan melalui sambutan perayaan yang telah dijalankan di Labuan baru ini. Dan untuk mengetahui semua, sambutan perayaan itu sendiri telah pun membuat beberapa kes, hampir kepada 20 ke 30 kes semasa sambutan perayaan itu sendiri. Dan manakala untuk aktiviti akhir tahun, walaupun kami tidak dapat pemakluman bahawa tidak ada aktiviti ataupun aktiviti-aktiviti yang melibatkan akhir tahun. Tetapi apabila kami mendapati kes-kes yang kami dapati, maknanya baru kami mendapati bahawa terlampau banyak aktiviti-aktiviti akhir tahun yang telah dijalankan, sama ada di hotel ataupun di sekitar pantai. Hotel-hotel sendiri telah banyak aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan yang menyebabkan peningkatan kes pada waktu tersebut. Ada satu jabatan yang melibatkan melebihi 20 kes dalam satu masa. Dan kalau kita melihat kepada pola ini melibatkan keluarga, di mana semalam saja melibatkan 4 keluarga, di mana hampir keseluruhan ahli keluarga telah pun dijangkiti disebabkan oleh aktiviti-aktiviti kekeluargaan sepanjang sambutan akhir tahun. Jadi PKP kali ini adalah gelombang ketiga. Kes terlampau tinggi di negeri-negeri di Semenanjung dan juga masih tinggi di negeri Sabah. Oleh sebab itu, kerajaan telah menetapkan PKP semula untuk membendung kes-kes tersebut, terutama kekurangan fasiliti kesihatan untuk merawat di Semenanjung dan Sabah. Pihak kebangsaan telah menetapkan statistik 14 hari sebagai indikasi untuk penentuan sama ada negeri itu PKP atau PKPB. Dan untuk mengetahui semua, kita di Labuan ini kita masih lagi merah, di mana total kes kita adalah sekitar 140 kes dalam masa 14 hari, iaitu dengan purata 10 ke 20 kes satu hari. Dan kes-kes ini seperti mana yang saya maklumkan tadi adalah disumbangkan oleh aktiviti-aktiviti perayaan dan akhir tahun, dan sekiranya kita dapat mengekang keadaan ini, ia akan boleh membantu kita. Dan untuk mengetahui semua, beberapa negeri di Semenanjung juga telah menunjukkan peningkatan yang tinggi. Walaupun pada mulanya mereka diarahkan untuk PKPB, tetapi banyak yang telah pun diarahkan untuk membuat PKPP PKP semula disebabkan oleh banyak kes-kes yang berada di Semenanjung untuk mengurangkan lengkuk jangkitan itu sendiri. Jadi kita di Labuan ini, kes kita masih agak tinggi. Jadi kita diarahkan untuk mengawal dalaman kita, untuk memastikan bahawa kedalaman ini boleh dijalankan dengan kita membuat empowerment kepada komuniti untuk bersama memastikan kawalan-kawalan ini dapat dijalankan. Dan PKP ini adalah untuk mengurangkan pergerakan supaya aktiviti-aktiviti kawalan itu dapat dimudahkan untuk kita mengurangkan kes. Dan indikasi kedua kenapa kita jadikan PKP adalah kawasan wabak itu di kawasan di negeri Sabah masih lagi telah pun ditetapkan sebagai PKP. Jadi sekiranya PKP di negeri Sabah, maknanya akan ada pergerakan besar-besaran terutama untuk warga asing ke Labuan, terutama sekiranya Labuan tidak menjalankan PKP. Jadi untuk mengurangkan pergerakan kemasukan ke Labuan dan juga untuk kita memastikan kawalan yang utuh di Labuan ini, oleh sebab itu bukan pihak kami tetapi pihak Central Agency telah menetapkan Labuan untuk menjalankan PKP sama seperti negeri Sabah. Sama juga indikasinya dengan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
Putrajaya tidak menunjukkan kes yang terlampau tinggi, tetapi disebabkan oleh pergerakan di antara Kuala Lumpur dengan Putrajaya itu menjadikan Putrajaya juga ditempatkan di bawah PKP untuk semua. Jadi apa yang paling penting sekarang ni adalah dua minggu yang terakhir ini. Kita diberi masa 2 minggu untuk membuat kawalan dalaman dan untuk memastikan pintu masuk kita dikawal sepenuhnya dan dalaman kita dikawal. Apa yang perlu kita lakukan adalah bersama, berganding bahu. Bukan lagi tuduh-menuduh, bukan lagi menyatakan bahawa ini tak buat kerja, ini buat kerja. Stopkan semua itu. Kita bersama-sama. Kita bersama semua agensi kerajaan, swasta dan komuniti. Berganding bahu untuk 2 minggu ini. Prinsip yang digunakan adalah untuk mengurangkan pergerakan, untuk memutuskan rangkaian. Jadi itu adalah prinsipal utama di bawah PKP. Jadi apabila kita memahami konsep ini, jangan kita bertanya kenapa orang tu tidak buat, tetapi kita mula bertanya pada diri kita, kenapa kita tidak buat. Dan dalam masa 2 minggu ini, kalau kita sama-sama stay at home, patuhi SOP dan amalkan norma baru. Kalau kita sebelum ini leka untuk mengamalkan norma baru, ini masanya untuk kita amalkan norma baru. Kita jadikan kebersihan itu terutama kebersihan diri, kebersihan dalam keluarga dan kebersihan di dalam komuniti diambil perhatian yang serius dan membantu kami di dalam menentukan kawasan-kawasan ini bersih sepenuhnya. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Kampung Berbuluh Laut dan juga komuniti Berbuluh dan Berbuluh Darat dan Berbuluh Laut yang telah pun bersama pihak kami semalam melakukan saringan di kawasan tersebut. Alhamdulillah, saringan semalam kita telah mengambil 50 sampel dan daripada sampel-sampel tersebut semuanya negatif. Semoga kawasan-kawasan tersebut mempertingkatkan lagi kawalan di kawasan tersebut untuk kita memastikan kawasan itu tidak ada lagi kes COVID-19. Jadi bagi saya, apa yang paling penting dalam masa 14 hari ini adalah diri kita sendiri dan kita memahami falsafah di balik PKP itu sendiri. Itu saja daripada saya pagi ini, Randy. Terima kasih ATM, terima kasih warga Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah tadi perincian daripada Dr. Ismuni Bahari, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan mengenai status terkini COVID-19 di Wilayah Persekutuan Labuan. Tahniah kepada warga Berbuluh Laut dan juga Berbuluh Darat dan semoga kita semua dapat mencontohi kampung ini dan juga kita semua dapat menjadi rakyat yang bertanggungjawab dan rakyat Labuan yang patuh pada SOP dan semoga kita dapat memutuskan terus rantaian COVID-19 di Labuan dan jadikan Labuan ini zon hijau kembali. Berehat seketika 10.15 pagi bersama dengan Tuan Haji Ridwan untuk segmen Rojo-Rojo yang kedua.